Okey, untuk soalan terakhir nombor 7. Okey, set B ni. Okey, yang pertama, kita kena baca betul-betul soalan. Dia kata duit yang dia peruntukkan untuk makan tengah hari. Okey, di sebuah kampus. Okey, makan di kafe. Dia kata normally distributed. Okey, so kita tahu itu adalah normal. Kemudian nilai min dia suruh kita buktikan sama dengan RM8.08. Kemudian standard deviation dia bagi RM2. Okey. Jadi cara kita menulis sekarang ialah X bertabur secara normal, nilai min masih lagi rahsia dan nilai varian dia bagi, so madam padam ni nilai varian dia bagi ialah 2. Kuasa 2. Kalau 2 tu standard deviation. Okey, so soalan bagi perkataan yang dia guna kat sini more than. So maklumatnya ialah probability X lebih dari RM12, dia kata bersamaan dengan 2.5% ni adalah 0.025. Okey, itu daripada maklumat ayat pokok. Okey, kemudian nanti soalan B kita akan pergi lagi ya. Okey, so kita tengok dahulu. Sekejap, madam tutup WhatsApp. Okey, kita balik kepada perbincangan kita. Kita tengok dulu soalan yang ini. Okey, so daripada yang madam tulis tadi, sekarang ni kita ada min yang kita nak buktikan dan juga 2 kuasa 2. Kemudian kita ada probability X lebih daripada RM12 sama dengan 0.025. Okey. So secara logiknya kalau kita intai jawapan shown itu menunjukkan bahawa kat tengah ni ialah RM8.08. Jadi secara logiknya nilai RM12 berada di sebelah kanan. Itu yang logik. Okey. So bila berada belah kanan, tandanya ialah positif. Kalau berada di sebelah kiri, tandanya negatif. Okey, so kita kembali kepada soalan normal ni. Jadi madam kena tukar X tu menjadi Z, iaitu 12 tolak dengan min yang kita nak buktikan per dengan 2. Okey, semasa pembuktian yang ini, awak tak bolehlah ganti min tu dengan RM8.08 sebab soalan arahkan kita untuk kita buktikan, bukannya gunakan. Okey, harap jelas di situ. Okey, so sekarang ni tugas madam nak buang. Okey, madam nak buang probability sebelah sini. Okey, bila nak buang yang sebelah sini, belah kanan pun kita kena buang juga serentak. Okey, so madam buang belah kiri dulu, dia akan jadi 12 tolak dengan min per dengan 2. Jadi untuk buang nilai 0.025, madam tengok table pada muka surat 24. Okey, madam tengok dekat nilai alfa dia, okey, 0.025 dan madam akan dapat jawapannya positif 1.96. Jadi bila madam buat 12 tolak min, madam akan dapat kat sana 3.92. Maka min madam akan dapat bersamaan dengan 8.08, iaitu shown min
min sama dengan RM RM8.8. Okey. So, kita tengok kat sini. Madam letak kat sini tanda positif. Untuk menunjukkan RM12 itu berada di sebelah kanan min kita. Okey, Madam harap yang itu jelas. Okey, next. Jadi, soalan kita dah lengkap. Maka kita boleh gunakan min kita RM8.8 dan juga varian kita 2/2. Okey, soalan tanya spend between RM7.50 hingga RM10 untuk makan tengah hari. Okey, jadi probability RM7.50 hingga RM10 ni. Okey, masih dalam sebutan X. Jadi, Madam kena tukar biar dia jadi sebutan Z. Jadi, 7.5 tolak 8.08 per dengan 2. Okey, yang ini dah jadi Z. 10 tolak 8.08 per dengan 2. Jadi, Madam buat kurungan yang besar sedikit. Barulah tulis P. Okey. So, kita kena ingat benda ni bila kita nak baca buku statistik, dia nak 2 tempat perpuluhan saja. So, yang ini negatif 0.29. Okey. Dan yang kanan kita ialah 0.96. Okey. Untuk mendapatkan gambaran sahaja. Okey, markah memang tak ada. Untuk dapatkan gambaran sahaja, okey, kita lukis normal curve dan nilai di tengahnya adalah 0. Maka kita letaklah nilai kita yang itu negatif 0.29 dan ada satu lagi tu 0.96. Okey, dan kawasan berlorek kita nak tengok dia potong tak titik kosong tu. So, kawasan berlorek berada di sini. Okey, dan kita dapat buktikan dia telah memotong nilai kosong. Maka, cluenya ialah kita potong jadi 1 tolak. Kawasan di sini Madam labelkan sebagai A. Dan ekor di sini Madam labelkan sebagai B. Okey, kalau tidak nampak di situ, Madam boleh tukar pen warna lain. Okey, Madam tukar. Okey, ini kawasan A, ekor yang ini. Ekor yang ini kawasan B. Jadi, jumlah semua tu, Madam tolak dengan keluasan A, tolak dengan keluasan B. Okey. Cuma kawasan di sebelah A tu, Madam pantulkan ke kanan. Bila pantul ke kanan, dia akan jadi Z lebih besar dari positif 0.29 dan keluasan B ialah probability Z lebih besar dari 0.96. Jadi, kita kira betul-betul. Okey, tengok dalam buku statistik, kita akan dapat 1 tolak 0.1685 tolak lagi dengan 0.3859. Okey, so Madam tak muat, Madam tulis kat sini ya. Sama dengan jawapan last sekali. 0.4456. Okey. Yang ini jawapan Madam yang terakhir. Okey, nombor 7B. Okey, boleh ya? Okey, kita pergi kepada 7C. Okey, 7C dia kata, okey, dia dah mula bagi nilai N. Okey, dia bagi N sama dengan 10. Kemudian dia berceritakan tentang spend more than 12
Maksudnya nilai P dia kita guna yang tadi 0.025. Ini menyebabkan soalan kita sebenarnya dia bagi maklumat tentang binomial sebab kita ada N dan ada P. Okey, soalan yang pertama, dia nak probability two of them spend more than RM12. Jadi, soalan C ini adalah binomial dan Madam memilih untuk menggunakan rumus 10C2 darab 0.025 kuasa 2 darab bakinya 0.975 kuasa 8. Jadi, apabila kita kira, kita akan dapat 0.029 0.0297. Okey, 0.0297. Iaitu jawapan yang pertama. Okey, kita pergi kepada jawapan yang kedua. Dia kata not more than 2. Okay, not more than 2. Maksudnya probability X kurang sama dengan 2. Okay. Dan kita tak boleh nak guna buku statistik sebab nilai probability kita tiada dalam buku itu. Jadi kita kena senaraikan nombor yang kurang dari 2 iaitu pelajar kena ingat termasuk nombor kosong. Okay, tambah dengan X sama dengan 1 dan kita dah kira tadi probability X sama dengan 2. Okay, sekali lagi kita kena guna rumus. Okay, so bila kita guna rumus, yang pertama 10C0 darab dengan 0.025 kuasa. Sekejap 5 tapi tulis 9. Okey. 5 kuasa 0 darab 0.975 kuasa 10 tambah 10C1 darab 0.025 kuasa 1 darab 0.975 kuasa 9. Dan tambah dengan jawapan yang kita dapat tadi. 0.02297. Jawapan tadi. Okey. Jadi yang ini awak tak perlu kira satu persatu. Awak terus tekan je kalkulator. Dan jawapannya awak akan dapat 0.9984. Dan mungkin akan lari sedikitlah nilai belakang bergantung kepada pembundaran yang anda buat. Okey, mungkin yang ini awak bundar dari awal. Contohnya awak bundar jadi 0.0230. Jadi nilai belakang tu lari sedikit. Okey, tidak menjadi masalah. Okey, Madam harap yang ini jelas. Soalan A dengan B normal. Tiba-tiba soalan C menjadi binomial kerana dia telah memberikan nilai N dan dia menggunakan probability spend more than RM12 yang telah diberikan dalam soalan pokok. Okey, selesai set B. Okey, semoga bermanfaat kepada anda semua di seluruh Malaysia.